sendiri pada 13 hari bulan Ogos, mantan Perdana Menteri Tan Sri Mahyadin ketika itu masih melupakan Perdana Menteri ke-8 telah membuat satu tawaran terbuka melalui siaran ATM. So saya ingin dapatkan pandangan daripada YB Sungai Buloh memandangkan tawaran ini ditawarkan oleh mantan Perdana Menteri ketika itu 13 hari bulan Ogos dia masih belum letak jawatan. Dan pada hari ini seperti kita sedia maklum bahawa timbalan Perdana Menteri ketika itu hari ini sudah menjadi Perdana Menteri ke-9. Atas prinsip tanggungjawab bersama, collective responsibility seperti mana yang termaktub dalam perkara artikel 43 Perlembagaan Malaysia Persekutuan, adakah janji Perdana Menteri ke-8 pada 13 hari bulan Ogos itu masih ataupun wajib dilaksanakan oleh Perdana Menteri ke-9 kerana pada ketika itu beliau melupakan timbalan Perdana Menteri MO2. Adakah Perdana Menteri sekarang masih wajib dan perlu untuk melaksanakan 7 janji yang ditawarkan itu? Seperti mana yang disebut oleh Saudara William tadi, bila mantan Perdana Menteri lah, Perdana Menteri Mahyadin membuat tawaran itu ditolak oleh semua parti komponen Pakatan Harapan dan semua di pembangkang sebab kita ingat itu tidak ikhlas dan datang pada saat-saat terakhir hayat politik dia lah. Dan kita tak, memang bagi kita menimbangkan itu ialah satu memang akan sangat opportunis ya, dan kita tidak mau terlibat dalam itu dan kita tidak mau berunding tawaran itu dengan orang yang kita anggap ialah antara pemusnah demokrasi di Malaysia sebab dia yang gunakan alasan COVID ini untuk tutup parlimen, isytiharkan darurat dan macam-macam lah dia buat. Jadi itu jelaslah untuk kita. Tapi keadaan sekarang adalah berbeza sangat. Jadi PM Ismail Sabri adalah Perdana Menteri yang baru ya. Dia buat apa yang sepatutnya dibuat oleh Perdana Menteri Muhyiddin pada awal tempoh dia sebagai PM. Jadi di sini Ismail Sabri sudah mula dengan beberapa hari dia sudah angkat, selepas dia angkat sumpah, dia sudah fikirkan isu ini dan dia sudah buat tawaran. Bagi saya dia tidak terikat dengan pendirian pada masa Muhyiddin. Muhyiddin buat keputusan itu sebagai Perdana Menteri dan Ismail Sabri pun berhak mengambil pendekatan yang berbeza. Jadi saya dalam hal ini dia tidak terikat lah ya oleh keputusan mantan Perdana Menteri lah Muhyiddin, dan dia boleh buat dengan cara yang berbeza. Dan sekarang kita anggap bila dia buat pada permulaan tempoh beliau sebagai Perdana Menteri, ini boleh dipertimbangkan. Dan ada beberapa tawaran. Satu ialah yang telah disebut oleh YB William tadi, iaitu masuk dan ambil bahagian dalam Majlis Pemulihan Negara dan Jawatankuasa COVID. Dan ada beberapa tawaran-tawaran lain. Pendekatan Pakatan Harapan ialah bila dia jemput, kita pergi berjumpa dengan beliau, mendengar, dan sekarang saya fahamkan adalah rundingan akan berlangsung ya. Dan dalam rundingan ini kita tumpu kepada benda-benda yang kita anggap akan memberi manfaat kepada rakyat, bukan pada Pakatan Harapan atau parti di komponen di pembangkang, untuk rakyat. Jadi kita lihat ni, kalau reform ya atau reformasi yang dia tawarkan itu boleh memperkasakan peranan parlimen, itu ini yang kita tuntut ya. Kita tuntut buat penambahbaikan kepada parlimen dan reformasi institusi-institusi dan juga mekanisme pentadbiran supaya ahli parlimen di pembangkang dan juga dalam kerajaan boleh main peranan yang lebih berkesan dalam parlimen. Inilah tumpuan kita lah. Dan inilah yang sekarang dirundingi. So bagi saya, kita haraplah rundingan ini akan berhasil dalam beberapa hari lagi. Dan sebelum sesi parlimen bermula pada 7 hari bulan September. Dan inilah tumpuan kita.
daripada awal Pakatan Harapan sudah buat keputusan kita tidak akan mengambil bahagian dalam kerajaan. Ya. Walaupun ada ura-ura sebut kerajaan perpaduan, unity government, tapi kita dah daripada awal membuat keputusan kita takkan campur, maksudnya mengambil bahagian dalam kabinet dan sebagainya. Dan nampaknya kerajaan Ismail Sabri pun sudah buat keputusan yang sama. Dia tak mau kita terlibat. Itu pun selaras dengan pendirian kita lah. So kita sekarang lebih pada macam mana kita akan buat reformasi yang bermakna, yang akan beri manfaat kepada rakyat, supaya peranan ahli parlimen di peranan parlimen lah, ya. Parlimen mesti berfungsi sebagai institusi yang bebas, yang berwibawa dan boleh melaksanakan tanggungjawab sebagai satu sistem semak dan imbang pada tindakan kerajaan. Jadi itulah tumpuan kita lah, ya. Dan saya harap kita akan lihat hasil ini dalam beberapa hari lagi lah.